Rumah anda nak dekat MOP dan tak pasti sama ada nak jual ataupun tidak. Atau anda ada kes rumit, perceraian, Klub 55 atau rumah nak kena tarik? Jangan risau, kami Detect Team akan bantu anda. Hubungi kami 8774-1551 dan jangan lupa follow IG kami Detect Team SG. Cepatlah, dah pukul berapa? Kata nak pergi viewing. Selamat menonton ya guys. Hai, kita jumpa lagi dalam Puaka Extra. Yes. Apa khabar? Baik, Alhamdulillah. Masya Allah. Wow, 2 telefon. Wow. Bisnes. Kaya. Amin. Amin, Masya Allah. Okey. Baiklah, ini untuk minggu ni kan, kita nak ketengahkan sesuatu, topik di mana selalu ada yang email macam mana kita nak tahu yang kita ni terkena gangguan sihir dan apa-apa gangguan lah yang gaib gitu. Nak apa kola gitu. Betul. Gaib. Gaib. Sini Ra. Bukan di sini bongo. Okey. So macam mana Ustaz? Kalau nak tahu orang tu macam terkena ataupun kena gangguan gaib. Saya memang selalu dapat message ke WhatsApp ke orang call ke. Selalu tanya, Ustaz, kalau saya ni masalah macam ni ada gangguan ke? Habis saya selalu mimpi macam ni. Gangguan ke? Saya selalu rasa macam ni, gangguan ke? So, saya rasa bagi siapa sahaja yang mungkin nak tahu apakah anda mempunyai sebarang gangguan jin ataupun sihir ataupun saka dan lain-lainnya. Jadi kita akan kumpulkan semua tanda-tandanya dalam episod ini insya-Allah. Okey. Dan saya akan jelaskan satu persatu insya-Allah. So nanti just kalau you boleh sediakan pen and paper. So one pen and paper untuk you tulislah. Kalau you ada masalah yang telah kita sebutkan, nanti you just tulis. So kalau macam lebih daripada 5 ke lebih daripada 7, then need to try to do ruqyah. Oh, maksudnya macam buat checklist. Yeah, checklist. Okey. Checklist. Okey, yang kat rumah pun terkial-kial nak cek paper dengan pen sekarang ni, okey, boleh kalau suruh anak-anaknya kat kanan kiri tu semua, okey, standby. Fikirkan. Stand up? Tak, standby. Okey, standby. Okey, boleh. Checklist nombor 1. Okey. So, kalau nak tengok tentang gangguan-gangguan ni, dia mesti akan berikan seseorang tu tanda-tanda tertentu. Apakah tanda-tandanya tanda-tanda yang kita tak perasan ataupun tanda-tanda yang mungkin kita perasan. So, kalau yang biasanya kita perasan tu, contohnya ada sakit-sakit kat bahagian-bahagian mana, ataupun mungkin ada sesuatu yang kita rasa macam tak sedap hati ataupun rasa pelik dan lain-lainnya, itu yang biasa kita rasa. Tapi kalau ada sesuatu yang kita tak rasa, contohnya kebetulan rupa-rupanya ini gangguan ataupun rupa-rupanya contohnya ketika tiap kali solat ke tiap kali baca Al-Quran selalu menguap, selalu sedawa. Itu yang kita tak perasan. Kemungkinan itu pun gangguan. So boleh daripada 2 side. Mungkin penat, mungkin gangguan. Kemungkinan. Okay. So the first one yang selalu terjadi ataupun selalu akan dirasai oleh orang-orang yang terkena gangguan sihir ke saka ke macam-macam semuanya gangguan. Yang pertama adalah apa? Sakit kat daerah tengkuk, bahu dan juga punggung belakang. Okay. So tengkuk, bahu dan punggung belakang. Dia akan rasa seperti apa? Dia akan rasa seperti rasa berat. Ataupun ada juga pasien saya, dia bilang dia selalu rasa cucuk-cucuk. Okey. Macam kena cucuk-cucuk. Sakit lah. Macam kena ada jarum ke ada apa begitu yang cucuk-cucuk. Itu pun sakit. So bahagian bahu pun sama, rasa macam berat, macam ada orang yang tindih ke apa. Cuma kebanyakan kadang-kadang kalau you pergi ke pengobat-pengobat yang tak ikut kepada ruqyah syar'iyyah, tak ikut kepada ruqyah yang diajarkan oleh Nabi SAW ataupun para sahabat ataupun ulama-ulama ruqyah, mereka akan bilang, oh rasa berat dah. Maknanya ada sesuatu yang cang you kat belakang.
apakah ia betul ataupun tidak? Oh, tak betul. Kita tak boleh confirm pun. Benda yang berat kita rasa macam berat ke cocok-cocok, itu ada sesuatu yang cang. Yang maknanya kita dokong sesuatu ataupun dokong hantu ke mereka ke. Pernah saya macam itu. Ketika tanya dengan seorang pesakit, dia bilang ada tukang urut ni, dia bilang yang ada benda yang cang tak belakang dia. Tu saya bilang itu semua tak ada yang betul dan orang tu perlu dirukyahkan kalau boleh nampak-nampak macam gitu. Okay. So selalu saya tekankan orang yang boleh nampak-nampak kalau boleh rukyah. Maknanya kemungkinan sangat besar sekali anda mempunyai gangguan. Okay. So kalau yang bahagian punggung pula is daripada ujung atas bahagian C. So bahagian sini, bahagian atas sini kan tadi tengkuk. Okay. So bahagian tengkuk, bahu dan juga daripada sini sampai ke bawah ke bahagian L. Okay, ataupun lumbar. Ke daerah situ. So dia akan selalu sakit. So ada orang sakit biasanya kat bahagian bawah sini between L4 L5. Kalau yang ada belajar lah. So sini semua akan sakit. Dan kemungkinan besar ataupun biasanya orang yang ada saka ataupun ada jin keturunan tak macam gitu tadi ada jin keturunan ataupun saka, biasanya dia akan sakit from the whole, daripada ujung atas sini sampai ke ujung bawah, the whole stretch, termasuk dengan belikat. Belikat tu apa? Is dia punya shoulder blade. So kalau you dapat rasa kat daerah sini, pusing sikit boleh. Thank you very much. Okay, sorry bos Okay, so sini kalau you dapat rasa, sini is your bahagian shoulder blade ni. Kuat sikit. Yes. So sini. So you rasa macam ada tulang sini keras, it's just at the side here. So in between sini pun akan sakit. So this is the side. So you dapat rasa sini. Ni dengan sini. Okay. So this is the shoulder blade. So dia akan rasa between sini. Kat tengah-tengah sini. Kalau sakit sangat, rasa macam tak sedap, selalu minta kena crack dan lain-lainnya. Tapi tak hilang-hilang. Okay. Dan tempat urut pun sini yang paling sedap antaranya. Ya, keluarkan angin ke apa ni semua daripada sini selalu akan sakit. Sebab itu kadang-kadang kalau orang yang bekam, yang biasa bekam, dia akan bekam mana? Sini, tengkuk. Bekam. Dia akan bekam katifain di antara bahunya. Kemudian sini semua. Sini kan, tapi dia akan kalau untuk bekam dia tak akan ambil dia punya tulang belakang, tapi dia akan ambil at the side. So, dekat shoulder blade pun sama. So, at the side, all the way. Untuk apa? Untuk keluarkan darah-darah yang kotor dan juga kalau ada gangguan-gangguan jin ke apa yang ada dalam darah tu, jin yang masuk dalam darah, berjalan dalam darah, mereka akan keluarkan sekali. Okay, so always best macam itu. Okay, so that is always the first punya tanda-tanda contoh ketika seorang itu adanya gangguan. So, check. Ada tak? You ada? Sakit-sakit selalu macam itu. Mungkin salah bantal lah. Tidur tak betul. Tak, bukan sekali-sekala. Tapi ini selalu. Oh, tak. Kerap. Tak. Hati-hati. Tapi kalau macam tadi, sambil Ustaz berbual, Ustaz macam tu tunjuk, picit-picit, pun best juga tau. Jadi, dia saya pergi belakang. Belakang, saya pusing balik bila kita jumpa minggu hadapan. Tak. Nanti sekejap lagi, nanti saya buat lagi. Okey. Okay. Okey, kemudian yang kedua adalah rasa sebal ataupun rasa panas di daerah-daerah tertentu. Okey. Daerah tertentu tu macam mana? Okey, contohnya kalau daerah sebal-sebal ke kebas. Sebal ke kebas ke apa ni semua, kadang kat dia punya tangan ke ataupun the whole tangan, kaki ke, you akan rasa kebas ataupun sebahagian daripada muka akan rasa kebas. So itu, ataupun rasa panas kat daerah-daerah tertentu. Contohnya ketika seseorang itu terkena daripada sihir mahabbah. Apa itu mahabbah? Masih ingat tak mahabbah? Ya. Yeah. Mahabbah tu apa? Itulah dia. Itu dia. Mahabbah sama muhabbatin. Yes. Cerita muhabbatin dan muhabbah. Mahabbah maknanya cinta. Correct. Percintaan. Betul. Okay. So kalau seorang itu terkena daripada sihir cinta ataupun sihir yang orang buat pada dia agar dia tu cinta pada orang tersebut yang sihir. Ataupun dia pakai minyak zaitun.
Bukan minyak zaitun. Minyak dagu. Minyak dagu boleh ataupun minyak apa namanya? Bulu perindu, minyak pengasih ni semua. Okey. Ketika seorang tu terkena daripada sihir tersebut, dia akan rasa panas kat daerah mana? Daerah dada. Daripada dalam tapi bukan daripada luar ke dalam tau. Kita boleh rasa heat daripada luar ke dalam kan? Okey. Contohnya kita buka oven ke apa, rasa macam panas. That one from outside to inside. Okey. Tapi ni tak. Ni daripada dalam keluar. Dia daripada dalam rasa macam panas dari dalam. Dia, maka para ulama katakan itu di antaranya ketika seorang tu terkena daripada sihir mahabbah, dia punya efek dia adalah sihir ni dia akan membakarkan api cinta tu. Wow. Sehingga dia akan rasa panas daripada bahagian dalam. Membakar api cinta. Oh. Itu apa? ST12 Bukan. Okay. So contohnya dia akan rasa panas kat daerah dalam. Itu pun termasuk daripada gangguan juga. Okey. Okay. Saya tambah sikit. Boleh? Kalau yang untuk yang gangguan tadi tu sihir mahabbah, biasanya dia akan rasa panas kat daerah dia punya dada dia. Yang kedua, dia akan selalu mimpi pada orang yang sama. Terus menerus selalu mendatangi dia pada waktu malam atau dalam mimpi. Maknanya berhubungan. Kemudian yang ketiga adalah dia akan ada start to ada all this jerawat-jerawat yang tadinya dia okey, muka dia macam biasa, tapi tiba-tiba adanya jerawat-jerawat tertentu. Walaupun dah try ke apa, tak reda. Okay? Kenapa? Tak ada apa. Alright. Satu lagi, apa yang Ustaz terangkan, macam sakit-sakit tulang, sakit-sakit ni semua kan. Kalau you rasa sakit, you jangan terus fikir macam, alamak aku kena buat. Kita pergi jumpa doktor dulu. Yes, kalau doktor mengesahkan, tak ada apa-apa, you all okay. Barulah kita jumpa yang alternatif. Yes. Yeah. True. So selalu fikir positif dulu, medical dulu, baru bagian ruqyah. Okay. Kemudian yang ketiga adalah selalu pening, mabuk yang tak disebabkan oleh penyakit-penyakit tertentu. Okay. So dia selalu migraine, selalu sakit-sakit kepala, especially after asar onwards. Ataupun dah masuk waktu maghrib je selalu sakit kepala. Selalu. Ada specific timing. Biasanya gangguan. Okay. Kemudian berikutnya selalu merasa ada sesuatu yang bergerak di dalam tubuh ataupun di bawah kulit. Itu pun ada. Cameraman dah rasa bergerak-gerak dah. Dia rasa gerak-gerak ke? Wah, breakdown. Okay. So, kalau kita tengok dalam kitab-kitab ruqyah, mereka akan mengatakan, para ulama akan mengatakan bahawasanya ketika orang tu gangguan, di antara tanda-tandanya adalah ada sesuatu yang bergerak di dalam tubuhnya. Apakah dia dalam kulit ataupun di perut, dua-duanya sama. Okay. Sekarang dalam perut, kadang boleh tanya. Dan saya pernah tanya dengan orang-orang yang terkena sihir ke apa rasanya itu kalau ada yang bergerak dalam perut tu. Jika macam ada sesuatu yang gerak, diorang tak boleh describe. Tapi dalam kitab-kitab ruqyah, apa yang diorang describe adalah seperti marble. Ataupun apa marble bahasa Melayu kita? Goli. Macam ada goli ataupun ada bola kecil gitu yang macam bergerak-gerak rasa. Boleh dorang bilang dorang boleh rasa. Macam daripada ujung sini pusing dan lain-lainnya. Macam itu. Dan ada juga yang ada di bawah kulit. Dorang bilang apa tahu? Saya pernah tanya sama, dia cakap macam ada semut yang jalan bawah kulit. Nampak? Ke rasa je? Tak, rasa. Orang tu je boleh rasa. Even kalau dia bilang kat sini, kadang-kadang you tak nampak. Yang dia gerak, tapi kat dalam tu dia rasa macam ada benda yang gerak dalam. Macam ada semut tengah jalan. So itu pun di antaranya adanya gangguan. Kemudian suka bersendirian di dalam bilik sambil melihat cermin dan bermain dengan rambut. Wow. Ni pun ada juga kes macam gini. Tu bukan kakak dah possess tu bukan Tak. Dan ketika ruqyah saya pernah macam gini. Saya tengah ruqyahkan orang tu. Kak puaka. Saya pernah cerita kat puaka. Saya tengah ruqyahkan orang ni. Dia rambut dia pendek. Tapi dia main ni. Ingat tak yang dia cakap? Yang dia cakap aku nak kau. So macam itu lah. Rambut pendek ke ataupun mungkin pakai tudung ke apa, tapi dia kadang-kadang kat dalam bilik ke apa, dia selalu main dia punya rambut-rambut sambil tengok cermin. Itu gangguan besar tu. Gangguan sangat besar.
Okay? Tapi bukan dia kena rasuk tu Kadang-kadang boleh saja dia dalam keadaan rasuk, kadang-kadang dah memang itu tanda-tandanya already. Sebab itu dia sangat besar dia tentang gangguan dia. Dah banyak ni tanda-tanda Ustaz bagi ni. Macam mana? Mudah-mudahan tak ada Kalau ada pun, okey lah, jangan takut lah. At least kita tahu kita boleh nak buat apa seterusnya. Okay. Dan next punya, badan rasa gemetar, gelisah ketika mendengar bacaan Al-Quran. Maknanya bila you dengar bacaan Al-Quran tu, you rasa macam, I just need to off that. Okay. Tapi ada kes yang suami dia nak test isteri dia. Tapi isteri dia bila tengah tidur, dia pergi buka ayat ruqyah, tapi kuat sangat. Sampai si isteri dia rasa yang suruh tutup, and then suami dia tak nak, isteri dia tutup telinga pakai bantal. Sebab kuat sangat tu. So bila awal saya dengar daripada suami punya side, cakap kemungkinan gangguan ni. Okay. Tapi bila saya tanya dengan isteri, cakap, Ustaz, macam mana saya nak tidur Ustaz? Saya kena besok pagi, saya kena bangun pagi. Habis dia buka kuat sangat. Macam mana saya nak tidur? Habis budak-budak pun tak boleh tidur cakap gitu. So dia betul juga kalau macam gitu. Ya, jadi kalau nak buka tu agak-agak lah. Gitu. Jangan terlalu blast sangat depan orang kan. Orang susah nak tidur. Okay? Kemudian tidak mahu tidur yang diiringi dengan rasa takut. Tidak mahu tidur dengan diiringi dengan rasa takut. Maknanya adanya insomnia. Okay. So insomnia ni ada dua. The first adalah insomnia yang dia tak boleh tidur disebabkan dia selalu fikirkan sesuatu. Okay. Maknanya dia fikirkan tentang bisnes, dia fikir tentang apa nak masak besok, apa nak pakai besok. Itu lain. Itu lain. Okay. That one is more to anxiety. Okay. Ataupun depression. Mostly that. Yes. Okay. Kalau yang macam tadi ni disebabkan takut, then ada di antaranya gangguan. So takut tu kenapa? Disebabkan dia selalu rasa yang dia diperhatikan oleh sesuatu. Ataupun bila nak tidur tu dia pejam mata je, terus ternampak ada sesuatu yang datang. Okay. Ataupun kat dalam bilik dia rasa macam I'm not alone. There's someone with me. Ni pun adanya gangguan. Okay? Kalau nak tidur pun tak susah nak tidur, kadang message, telefon. Message. Itu pun gangguan juga Gangguan telefon, gangguan bil, gangguan apa ni semua. Betul. Okay. Cakap pasal gangguan, kita commercial break sikit. Okay. Tak ada komersial pun. Nak bagi tahu ada gangguan juga untuk anda semua kat rumah tu yang dah follow IG Puaka Official. Hati-hati, ada gangguan besar sekali lagi yang telah melanda tim Puaka, iaitu scam. Scam. Ada scam puakaofficial.sg. Kalau anda menerima DM daripada puakaofficial.sg yang mengatakan anda memenangi wang $500 ke apa, nak add friend ke apa, jangan accept, terus buat report. Itu scam. Ingat Scam. Sebab saya tengok Kalau scam sekali. Apa? One time. Scam. Puaka dah banyak kali kena scam kan? Scam. Dah tinggi sangat scam. Okay. Scam, terima kasih. Sekian. Sekian, terima kasih. Bukan scam. Dia kena sekian. Okay. Terus kan? Dah tu je. So hati-hati semua Okay. Jangan terpedaya, jangan tertipu. Sebab saya tengok memang ramai orang pula terfollow ikut. Ya. Adakah kerana awak nak duit $500 tu? Kalau boleh, hati-hati. Okay? Dia bukan $500 je. Mungkin awak punya duit tu 5,000 pun dia boleh ambil. Boleh. Hati-hati. Alright. Gangguan seterusnya. Bayi kerap menangis kat dalam rumah. Ini quite hard to detect. Betul. Bayi nangis, always think positive first. Kenapa? Mungkin masuk angin. Mungkin ada kolik. Mungkin kena tukar pampers, mungkin mungkin haus ke dan lain-lain, ataupun nak didokong. Ada panas, tak boleh kena panas. Yes. So for new parents,
boleh try to follow this method first lah. Maknanya fikir tentang ni. Tapi kalau yang dah beranak pinak ke kan, ada 4 ke 5 anak ke apa, mungkin dah biasa, dah tahu, dia rasa yang ini sesuatu yang mungkin di luar, lain daripada lain. Then sebetulnya kalau panggil peruqyah, macam kita perawat, kita tak akan ruqyahkan budak tersebut, kita tak akan ruqyahkan baby, tapi kita akan ruqyahkan mak bapaknya. Dan kebanyakan ketika saya datang, saya ruqyahkan mak bapaknya, ada mak bapaknya ada gangguan. So it's either the mom or the dad dia ada gangguan. Sehingga bayi tu dia akan nangis all the way. Ataupun kalau perlu, kalau daripada mak bapaknya dah diruqyahkan, rupa-rupanya tak ada gangguan. Tapi bayi masih nangis. Kemungkinan besar bayi tersebut pun terkena daripada penyakit ain. Pernah dengar tentang penyakit ain kan? Maknanya penyakit mata. Daripada orang hasad, orang dengki, ataupun orang yang memuji tanpa memuji Allah SWT dulu. Tu kita dah ada episod untuk tu? Dah. So tengok episod Ain. Okay. So kalau ada orang tu puji anak awak kena cakap Masya Allah, tabarakallah. Good. Kemudian melihat jin secara terus. Maknanya Third eye. nampak third eye. Nampak jin tu, kemungkinan besar, as I said daripada awal, kemungkinan besar ada gangguan. Best to ruqyah. So sekarang, budak-budak zaman sekarang dan zaman dulu-dulu pun jangan anggap benda ni suatu macam gifted. Wah, Yes, special. ramai orang Dia bukan tengok kan, special gifted, actually. Dia bukan kelebihan tau. Itu maaf kata bukan saya nak merendahkan, tak. Tapi itu suatu kekurangan. Dan jangan bilang orang lain. Sebab itu awak punya kekurangan. Sama. Bila kita cakap pasal aib, kita ada aib masing-masing. Suzairi ada dia punya aib masing-masing. Saya pun ada saya punya aib. Dan takkanlah saya cerita saya punya aib kat dia. Dan dia pun sama. Tak akan cerita dia punya aib kat saya. Sebab apa? Aib itu adalah kekurangan. Dan kita sebagai manusia, kita tak akan cakap kekurangan kita di hadapan orang lain. Jadi kalau you boleh nampak ada third eye dan lain-lainnya, itu termasuk dari kekurangan. Jangan bilang orang lain. Cepat-cepat ruqyah diri sendiri ataupun ruqyah your family members. Betul. And satu lagi Ustaz, taruhlah kalau macam ada orang cakap macam, yelah, bila cakap macam gini, habis nanti mesti dia nak, banyak orang suka macam ungkal, nak cakap balik. Habis Tuhan dah kasih apa? Selalu orang suka cakap itu, habis Tuhan dah kasih. Tu mindset orang. So, you want me to... kalau orang suka itu, habis Ustaz cakap gini, tapi habis Tuhan dah kasih kita macam gini, dah nampak. Habis nak buat apa? Ya. So Allah SWT berikan seseorang itu berdasarkan keimanannya, berdasarkan ibadahnya, berdasarkan dekatnya dirinya pada Allah SWT. Itu ada sebagian orang yang diberikan oleh Allah SWT kelebihan seperti ini. Tapi kalau kita tengok daripada para sahabat Nabi SAW, kalau kita tengok daripada Sayyidina Abu Hurairah, yang mana beliau termasuk daripada orang-orang yang dijamin masuk syurga oleh Allah SWT, termasuk daripada 10 sahabat yang dijamin oleh Allah SWT masuk syurga. Tapi tak pernah claim dapat melihat ni, dapat melihat tu, dapat melihat ni. Sayyidina Abu Bakar Siddiq, Sayyidina Umar bin Khattab, Sayyidina Uthman bin Affan, Sayyidina Ali bin Abi Talib, Abdul Rahman bin Auf, Sayyidina Abu Hurairah dan lain-lainnya, tak pernah mengatakan, hati-hati ya, jin duduk kat situ. Jangan dekat-dekat dengan situ. Ada jin kat depan situ. Kita jangan lalu sini, kita kena lalu sana. Tak ada dalam sirah, sejarah Nabi. Tak ada dalam sejarah-sejarah sahabat-sahabat. Tak ada dalam hadis Nabi. Tak ada dalam ayat Al-Quran pun. Tak ada. So, you nak bandingkan diri kita ni dengan ibadahnya para sahabat, para tabi'in, orang-orang yang betul-betul soleh. Orang yang soleh gitu saja, Allah SWT tak berikan mereka kurniaan untuk melihat ini, itu. Tapi who are we to dapat claim, dapat melihat ni disebabkan Allah yang berikan anugerah. Tak, kemungkinan ada kekurangan kat you yourself ataupun kat you punya ahli keluarga. Jadi kalau based on saya punya experience, ruqyahkan orang tu, mak bapaknya, ahli keluarganya. Dan kebanyakan
is either mak bapak ataupun atuk nenek ke apa pernah mengamalkan amalan-amalan tertentu yang berbentuk sihir ataupun kebatinan dan lain-lainnya. Yang kedua, adanya saka. Yang ketiga, adanya belajar ilmu-ilmu silat ataupun ilmu-ilmu yang adanya pendamping-pendamping tertentu. Biasanya seperti itu, anak-anak mereka ataupun cucu ke akan ada that third eye. Okay. Maksud saya yang ilmu-ilmu silat tu. Yes. Ilmu silat yang dah terkeluar pada garisan. Yes, silat is okay. Cuma ketika adanya all this benda-benda yang pelik, benda-benda yang gaib, kebal ke ataupun apa lagi, dia punya tumbuk tu sekali tumbuk terus boleh meninggal ke, masuk hospital ke apa, all this kind of things yang tak masuk akal, tu semua kebanyakan adalah daripada yang batil. Okay. Tak boleh. Jadi orang biasa je lah. Even Rasulullah SAW pun, you know, Rasulullah SAW ketika pergi perang, pernah dengar tak Rasulullah SAW giginya patah? Gigi gerahamnya pernah patah. Rasulullah SAW pun pernah berdarah. Ketika di Taif pun, bukan dalam keadaan perang, Rasul dilempar batu dan darahnya jatuh mengalir di Taif. Siapa sahaja yang pernah pergi umrah, minta dengan travel dia, mutawif ya, tolong bawa pergi Taif. Itu Taif di antara tempat yang indah sekali. Disebabkan apa? Para ulama mengatakan kemungkinan besar disebabkan oleh jatuhnya darah-darah Rasul ke atas bumi Taif, sehingga bumi, kalau tengok Mekah kan semua gunung-gunung warna coklat, padang pasir dan lain-lainnya. Di Taif hijau. Adanya banyak pokok-pokok dan lain-lainnya. Kalau nak tengok pokok-pokok hijau-hijauan, biasa di Madinah. Tapi di Mekah adanya Taif. Bayangkan, kalau takkanlah orang yang paling disayang Allah SWT, Allah tak kasih kekebalan. Takkanlah orang-orang yang yang Allah cinta ni, Allah tak berikan sekali tumbuk, sekali perang, sekali pukul aja musuh terus boleh melayang jauh ke ataupun ni. Tak. Jadilah orang yang biasa seperti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Is always the best. Okay? So tak payah, jangan berangan terlalu ini sangat. Bahaya. Okay. Dan yang terakhir sekali adalah selalu keguguran. Itu pun termasuk daripada di antaranya gangguan di bahagian rahim tu. Maknanya selalu gugur. Pun tapi kalau untuk yang ini you have to think positif juga. Kita jaga pemakanan, kemudian pergilah urut dan lain-lainnya. Makan benda-benda yang sihat untuk badan, untuk rahim, insya-Allah okey. Betul. Jangan sikit sakit je kena buat orang. Ya. Tak semestinya semua sihir, tak semestinya. Yang tadi semua saya sebut secara general. Betul. Okay. Kalau ada, pergilah cek doktor dulu. Dan semua yang tadi saya kumpulkan bukan saya asal boleh kumpulkan je, tak. Bukan berdasarkan pengalaman saya sahaja, tak. Tapi ini adalah daripada kitab-kitab ruqyah yang ditulis oleh ulama-ulama ruqyah, Syekh Abdul Barra, Syekh Abdul Wahid Salam Al-Bali dan lain-lainnya. Mereka termasuk daripada ulama-ulama yang banyak sekali experience mereka, sehingga mereka membuat kitabnya masing-masing. Gitu. I see. So itu saja untuk minggu ni. Mungkin saya nak tambah. Nak tambah apa? Ada time ke nak tambah? Boleh? Boleh. Ke nak tunggu minggu depan tambah? Nanti kita tambah minggu hadapan je lah. Apa yang nak kita tambah minggu hadapan? Okey, kita jumpa minggu hadapan. Okey, itu dia tanda-tanda kalau kita terkena gangguan. Apa-apa gangguan? Ghaib. Okey. So, bagi anda jangan lupa kalau mungkin apa-apa minta bantuan yang mungkin dalam kesusahan, bukan bantuan apa macam yalah nak cari peruqyah ke apa, boleh ke atapsir.com. Masya-Allah. Dan kalau nak dapatkan produk-produk, ada juga menanyakan, tanya kat mana dah dapat ini, kat mana nak dapat ni, selalu kita bagi tahu. Anda boleh dapatkan di atapsir.com. Macam-macam ada kat sana. Yes.
Wow. Ya, Wow. Apa khabar? baik. Alhamdulillah. Okay. First time buat rekod. Ya. Ya, so macam itulah. Kita ada kita punya produk-produk. Kita ada kita punya balm, kita ada spray, kita ada garam bidara, kita ada roll-on, kita ada floor cleaner dan beberapa lagi yang akan datang soon, insyaAllah. Yes. Tengok tu. Oh, dengan inilah, apa ya? Itu, aromaterapi. Aromaterapi. Yes. Pun ada. Pun ada. Semua dekat sana. Okay? Baiklah, jangan lupa kalau anda di luar sana, jangan lupa follow kita di Puaka Official. Ingat, Puaka Official bukan puakaofficial.sg. Itu scam. Dan ikut TikTok kita juga. Dan kalau anda ada saranan ataupun apa-apa pertanyaan atau ada yang nak sponsor, nak beli airtime apa, boleh email ke puakasg@gmail.com. Yes, jangan lupa untuk like, share dan juga subscribe channel kita. Dan last sekali jangan lupa untuk tekan butang loceng tu, bell tu kat tepi untuk you dapatkan notification ketika kita uploadkan kita punya video-video terbaru. Jadi you all tak tertinggalan. Betul. Dan terima kasih kepada penaja utama kami iaitu The Tech Team SG. Sekiranya anda ada masalah dalam penjualan rumah, nak beli rumah pun susah, nak sewakan rumah, macam mana, ada cara-caranya, kan? Daripada nanti kena fine, lebih baik kita tanya pakar-pakar kita. Itu The Tech Team SG, nombor telefon kat bawah ni. Boleh telefon je kat situ. Masya Allah. Main kita. Okey, itu saja. Satu lagi, jaga diri. Sekarang ni musim hujan, kita tak tahu. Bila hujan aja, ingat, terus berdoa. InsyaAllah dikabulkan, kata orang. Ya? Yes. Okey, jaga diri, jaga kesihatan. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Yes. Waalaikumsalam. Bye. So guys, jangan lupa follow IG kami The Tech Team SG. Atau kalau ada banyak lagi soalan nak tanya, boleh hubungi kami di talian 8774 1551. See you next week ya guys.